Dialah bicara sendiri. Sudah? Macam belum di tempat saya. Oh, ada. Sudah. Buang tu anu bah, filter. Kambang kampis muka saya. Selamat petang guys. Kita sabar dulu tunggu. Seperti biasa, kami setting dulu. Sementara itu kita share dulu tekan yang muka tuh. Lepas tu ada yang cancel to filter. Ada button yang bulat yang slash begitu. Guys, macam mana mau kasih hilang filter dia di TikTok? Jangan juga enggak tahu Guys, macam mana mau kasih hilang filter dia di TikTok? Oh. Jangan juga enggak tahu Guys, macam mana Oh, tidak sudah kan? Masih bah? Begini, kejap saya keluar dulu. Sini. Ini aku tekan. Sudah pun. Tidak tahu, biarlah. Oke. Oke guys, selamat petang. Tidak. Oke. Salam sejahtera, selamat petang, salam beli sama Dani. Kemudian lagi kita bersiaran langsung di TikTok Jabatan Penerangan Sabah setiap hari Rabu pada jam 2:30 ataupun 3 petang lah kan. Jadi masih lagi dalam tempoh masa yang begitu. Jadi hari ini kita akan berkongsikan antara perkara-perkara yang menarik berlaku di Sabah ataupun program-program yang menarik yang di sekitar kamu lah. Jadi untuk kamu yang menonton kami punya siaran langsung di TikTok Jabatan Penerangan Sabah, kongsikan apa saja maklumat yang dapat kamu kongsikan kepada kami. Mungkin ada program, ada acara-acara dari anjuran-anjuran NGO ataupun kementerian-kementerian yang berdekatan dengan kamu punya kawasan. Boleh saja DM kami ataupun teks saja Jabatan Penerangan Sabah di semua sosial media kami. Kami ada Facebook Jabatan Penerangan Sabah, ada di TikTok, ada di laman X, Instagram dan juga YouTube. Di situ kami akan kongsikan apa saja maklumat-maklumat terkini, perkembangan semasa dan juga program-program yang dianjurkan di sekitar negeri Sabah. Di KK juga lah secara khususnya karena kami berpusat di Kota Kinabalu. Jadi seperti biasa kita akan mulakan dengan program-program yang sedang berlangsung. Tetapi sebelum itu adalah sekarang ini musim menuju ke universiti ataupun IPTA dan juga IPTS. Pastinya 10 Jun lalu sebenarnya sudah tutup rayuan yang kedua untuk UPU pengambilan ke universiti. Jadi saya rasa ramai sudah yang mengisi selepas daripada SPM tempoh hari. Ramai sudah yang mengisi itu. UPU berharap dapat menyambung pengajian ke Institut Pengajian Tinggi Awam. Ingat UPU itu untuk awam saja. Jadi banyak pilihan universiti-universiti yang kamu dapat pilih di situ. Bagi pelajar SPM, jangan risau, keputusan akan keluar tidak lama lagi dalam bulan Julai ataupun September untuk SPM. Jadi selepas keluar daripada result itu, kalau kamu dapat pilihan kamu yang pertama dalam pilihan UPU biasanya diorang kasih rank 1 sampai 7 atau 10. Jadi yang pertama, kedua, ketiga itu adalah pilihan yang utama. Kami di Jabatan Penerangan mendoakan supaya anda punya pilihan itu tepat dan juga sesuai dengan kamu punya kriteria yang kamu mahukan, yang dimana kamu laluan pendidikan yang kamu mau sambung belajar. Sebabkan pada masa ini kalau kita melihat kepada perkembangan semasa sekarang ini, laporan-laporan baru-baru ini, satu data yang dikeluarkan daripada Kementerian Pendidikan, lebih daripada 11,000 yang dapat skor A dan juga lebih daripada 10,000 yang tidak menduduki
SPM. Jadi di sini kita boleh nampak bagaimana konsep masyarakat kita sebenarnya perlu lagi diperbetulkan kerana pendidikan itu sangat-sangat penting ya guys. Jadi untuk pilihan kita di universiti pelbagai sekarang ini pinjaman tabung pendidikan negara PTPTN juga membuka laluan untuk membantu masyarakat khususnya golongan yang kurang berkemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi, IPTA maupun IPTS. Jadi bagi mereka-mereka yang sekarang ini masih lagi tidak tahu laluan ke mana selepas ini, tunggu saja dulu keputusan UPU, tapi dalam masa yang sama research. Lakukanlah penyelidikan kamu secara online berkenaan dengan universiti-universiti yang kamu mau masuk. Sebab banyak universiti yang menawarkan subjek-subjek ataupun kursus-kursus yang sesuai dengan situasi semasa, dan ada juga yang tidak sesuai dengan kamu. Sebagai contoh, ada orang yang ada pelajar daripada sastra, mungkin dia minat dengan komunikasi, tetapi ditawarkan dalam bidang account ataupun ekonomi, kejuruteraan. Mungkin tidak sesuai untuk kamu, tetapi banyak lagi pilihan-pilihan lain yang boleh kamu ceburi. Tidak semestinya IPTA. IPTS juga menawarkan pelbagai program kepada masyarakat khususnya di Sabah ini. Kita ada banyak IPTS, contohnya ada MSU juga, Management Science University, ada Office dia di airport sana. Dan ada juga universiti-universiti swasta yang lain yang boleh kamu coba. Dan juga ada Kolej Teknologi Yayasan Sabah, KTYS. Ada pelbagai program yang ditawarkan oleh KTYS dan mendapat juga pengiktirafan MQA, Malaysian Qualifications dan juga pinjaman PTPTN juga dibuka untuk pelajar-pelajar KTYS, Kolej Teknologi Yayasan Sabah. Jadi untuk maklumat-maklumat seperti ini kamu Google saja. Dan baru-baru ini saya juga sempat menghadiri program Jom Masuk You di UiTM Kota Kinabalu, Cawangan Sabah di sini 2 hari Sabtu dan Ahad. Ada lebih 40 universiti yang berada di sana termasuklah IPTA dan juga IPTS. Di sana juga menawarkan pelbagai-pelbagai program. Saya rasa ada antara pengikut kita ini yang mengikuti Jabatan Penerangan Sabah tahu bahwa ada program di sana dan mereka datang untuk bertemu secara bersemuka lah dengan wakil-wakil pengurusan universiti. Tapi ramai juga golongan-golongan belia yang masih lagi tidak yakin adakah mereka perlu sambung ke universiti ataupun tidak, sebab ada yang mau bekerja, ada yang macam masalah ekonomi, kewangan. Tetapi ini boleh dibantu dengan kita menghubungi kaunselor pendidikan. Ada juga disediakan maklumat-maklumat berkenaan dengan kaunselor-kaunselor pendidikan ini di setiap universiti ataupun di Kementerian Pendidikan Tinggi KPT sana. Diorang boleh dihubungi dan anda boleh bertanya secara langsung dengan kaunselor-kaunselor pendidikan ini kerana akan membantu kamu lah. Tapi lebih baik kamu pergi jumpa lah cikgu-cikgu kamu di sekolah menengah semasa kamu SMK itu. Ada tu mereka akan kongsikan mana laluan yang sesuai untuk kamu. Ya, Politeknik Kota Kinabalu, apa kabar? Si Gary bilang. Ya, okey, Politeknik Kota Kinabalu di sini juga. Politeknik Kota Kinabalu sekarang ini menawarkan program yang banyak, yang sangat juga menarik dan khususnya melibatkan TVET kerana sekarang ini kerajaan kita, Kementerian Pendidikan Tinggi juga mengalu-alukan para pelajar lepasan SPM dan juga STPM untuk melanjutkan pelajaran di peringkat kemahiran. Bermula daripada kalau kamu pernah pergi college vocational, bermula tingkatan 4, tingkatan 5 sebenarnya. Selepas itu ada lagi sambung kemahiran-kemahiran tertentu mengikut level-level tertentu khususnya dari segi electrician, pemasangan penghawa dingin ataupun yang berkaitan dengan engineering, kejuruteraan dan pembinaan juga disediakan termasuklah di Politeknik Kota Kinabalu. Masih lagi ada peluang untuk anda melanjutkan pelajaran dan mencipta peluang kerjaya itu sendiri. Kadang-kadang orang bilang kalau masuk universiti mungkin ada subjek-subjek yang tidak tidak ada kebolehpasaran yang tinggi. Jadi di sini apabila kamu pergi politeknik, di sinilah kamu akan melihat bagaimana pihak politeknik khususnya di Kota Kinabalu memberikan peluang kepada para pelajar untuk mendekati kemahiran-kemahiran tersebut yang semestinya mempunyai permintaan yang tinggi di pasaran sekarang ini dari segi pembinaan, dari segi welding, engineering, computing begitu. Kemahiran-kemahiran yang diperlukan sekarang ini. Bahagian kamu bayangkan kan sekarang ini tahun 2024 penggunaan teknologi sangat-sangat diperlukan khususnya dari segi pembinaan sistem kewangan, sistem pengurusan dalaman sesebuah badan NGO ataupun jabatan dan keduanya sistem keselamatan, dan sistem-sistem ini memerlukan kepakaran yang daripada kamu. Kepakaran ini hanya boleh dapat dipelajari di IPTA, IPTS dan juga
college-college dan termasuklah politeknik. Mereka ini ada menawarkan pelbagai program. Semestinya juga dengan pinjaman, ada juga PTPTN disediakan untuk para pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran. Baik, saya sebenarnya ingin berkongsikan juga sedikit daripada Kolej Yayasan Teknologi Sabah. Tetap saya menarik di sini sebab banyak betul program di KYTS. Kalau kita bercakap berkenaan dengan IPTA, mungkin banyak sudah yang tengok ada UM, ada UITM, ada Universiti Malaysia Sabah, tapi kemasukan ni sangat-sangat persaingan tu sangat-sangat tinggi. Jadi kalau kita tengok di sini College Teknologi Yayasan Sabah. KTYS. Di sini ada banyak jelajah dia. KYTS juga ada jelajah pendaftaran terbuka bagi ambilan Jun dan Julai 2024. Percuma yuran pendaftaran dia. Dan juga beasiswa Yayasan Sabah disediakan, pengiktirafan MQA dan setaraf, termasuklah pinjaman Yayasan Sabah. Jadi jangan risau kalau terlepas sudah peluang untuk masuk ke IPTA ataupun mana-mana IPTS yang lain, KTYS ada juga sedia untuk membantu anda. Di sini ada, kalau saya baca sekarang ini kan, di KYTS ini dia ada diploma akademik, asasi sains, persediaan kemahiran Malaysia, diploma Universiti Teknologi Malaysia dengan kerjasama KTYS. Jadi banyak lagi sebenarnya program-program diploma pendidikan awal kanak-kanak, diploma pengurusan perniagaan, diploma teknologi binaan bangunan, diploma teknologi elektrik, dan diploma teknologi automotif. Ini di College Teknologi Yayasan Sabah. Jadi banyak sebenarnya program-program yang ditawarkan. Pusat Warisan Kraft juga, asas pastry dan bakery juga. Pendaftaran dibuka 10 Jun 2024, sudah dibuka. Jadi kalau kita bercakap mengenai kemahiran, banyak betul kemahiran-kemahiran yang boleh diceburi oleh para pelajar dari khususnya daripada negeri Sabah lah. Tapi sekarang ini guru juga sangat kurang di Sabah dan Sarawak. Anda boleh menceburi bidang ini kalau di UPSI masih sentiasa terbuka, kalau ataupun di IPC. Jadi kalau ada sebarang perkongsian daripada anda, boleh kongsikan di Jabatan Penerangan Sabah. Kami akan share saja apa informasi-informasi yang terkini daripada anda dan juga program-program semasa. Dan juga di kesempatan ini kami ingin kongsikan bagi peminjam, jadi mereka yang telah melakukan pinjaman PTPTN yang selesai sudah belajar, anda boleh membayar PTPTN dengan pelbagai seleksi kaedah pembayaran. Boleh pergi kaunter, boleh bayar di aplikasi My PTPTN, boleh bayar di perbankan internet pun boleh. Antaranya boleh bayar di My PTPTN, buka saja Facebook PTPTN. Boleh bayar di BUS, di Shopee, Touch 'n Go, Bank Islam, CIMB, BSN, Mei, Air Rakyat, Jompe dan juga di kaunter PTPTN. Sekarang ini PTPTN membuka satu program lagi, bayaran yang seminimum yang mungkin, serendah RM300 untuk bayaran semula kepada pihak PTPTN. Sebabkan sekarang ini banyak sebenarnya peminjam-peminjam PTPTN yang hilang daripada radar. Kononlah orang cakap begitu. Sebab tidak boleh membayar PTPTN. Mungkin dengan atas desakan ekonomi, tetapi PTPTN sedia untuk berbincang dengan kamu. Salah satunya lagi, kalau kita bercakap berkenaan dengan program-program ini, di Sabah, kalau kamu pergi di perkembangan semasa lah kan, kalau kamu mau tahu, kalau kamu pergi pasar tu Filipina di KK itu, tidak lagi nama dia pasar Filipin. Jadi nama dia sekarang apa? Coba teka. Tukar sudah nama dia. Anjung Pestari. Bukan. Okey. Kota Kinabalu, pasar yang sering menjadi tumpuan pelancong, dijenamakan semula sebagai Anjung Kinabalu. Penjenamaan ini melibatkan pasar malam, pasar kraft tangan, pasar sinsuran dan pasar ikan. Jadi yang pasar sebaris itu, nama dia sekarang Anjung Kinabalu. Nama baru yang dijenamakan semula bagi pasar di Kota Kinabalu. Jadi ramai yang setuju sebenarnya pasar ini dipanggil Pasar Anjung Kinabalu disebabkan kesesuaian nama itu membawa nama negeri Sabah ini ataupun Kota Kinabalu, bandar utama lah di sini, ibu kota dia. Jadi ini lebih menampakkan identiti sebenar rakyat Sabah, dan bukan kita cakap pasar Filipin tu tidak ngam betul, tetapi lebih sesuai, lebih menarik dan lebih cantik, harmonis lagi nama dia Anjung Kinabalu. Jadi di sana berbagai aktiviti perniagaan, usahawan kecil dan sederhana, siang dan malam silih berganti. Di situlah diorang mencari rezeki 24 jam. Jadi di situlah menjadi di mana pelancong datang juga
juga di pasar kraft tangan itu membeli setiap kraft tangan daripada masyarakat di Sabah. Jadi why not kita tukar dia kepada Anjung Kinabalu. Saya rasa kalau tengok di Facebook kan ribuan juga orang mengomen ni, dia cakap sesuai lah nama ni, Anjung Kinabalu. Much better tu. Komen di sini kan terbaik, penamaan semula dengan kata ganti yang merujuk lebih kepada The Trolley Borneo. Dia cakap begitu. Sukong, nice, sukong. Semua sukong ini terbaik ni rebrand dia bilang. Nah kan, jadi kita sukong saja yang bagus-bagus, yang tidak bagus jangan disukung. Gitu. Okey, apa lagi yang kita boleh kongsikan? Seperti biasa, setiap hari Sabtu, Ahad dan juga hari-hari biasa akan diadakan derma darah bergerak yang dilaksanakan oleh pihak HQA ataupun Jabatan Perubatan Transfusi HQA. Jadi diorang ada buat kempen derma darah 12 Jun ini di Atrium Likas Square Commercial Center. Kamu tahu kan Likas Square di mana? Jadi dia akan buat pada 12 Jun 2024 9 pagi sehinggalah 5 petang. Seperti biasa program-program ini 4 petang, tapi parking betul-betul lah. So kita mau derma darah, jangan nanti darah diderma kepada kamu. Belum lagi kamu sampai hospital sudah derma darah kepada kamu. Okey, jadi apa lagi yang mau dikongsikan? Kinabalu, Pasar Anjung. Iya betul. Untuk laluan ke UPU, UPU kita buka di website UPU di sini tutup sudah. Untuk UPU, semakan dia, untuk makluman semakan UPU boleh dibuat pada 7 Julai. Untuk UPU, semakan dia, untuk makluman semakan UPU boleh dibuat pada 7 Julai. Ini tahun 20 bila ni? Okey. Kita berkongsikan lagi berkenaan dengan program Satu Rumah Satu Bendera. Itu bersempena dengan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia dan Hari Kebangsaan 2 Julai ni Hari Sarawak Merdeka pula kan. Jadi 16 September Hari Malaysia dan 31 Ogos dan juga 31 Ogos juga Hari Kemerdekaan Negeri Sabah dan juga Kemerdekaan Tanah Melayu ataupun Hari Kebangsaan kita disambut. Jadi sekarang ini kementerian atau di bawah Kementerian Perpaduan dan juga Jabatan Penerangan Malaysia menganjurkan program Satu Rumah Satu Bendera supaya setiap rumah di seluruh negara kita ini mengibarkan jalur gemilang tidak mengira bangsa, etnik, budaya dan agama, kerana kita semua adalah rakyat Malaysia. Jadi daripada Sabah, Sarawak dan seluruh kawasan di Semenanjung anda digalakkan untuk mengibarkan bendera jalur gemilang. Boleh sudah beli sekarang, jangan beli kemudian. Nanti Jabatan Penerangan Sabah juga akan menganjurkan Jerayawara, Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia SKHM ataupun jalur gemilang itu. Setiap tahun kami akan menjelajah di seluruh negeri Sabah untuk membawakan kemeriahan dan juga semangat patriotisme itu kepada masyarakat di seluruh Sabah. Dan kami akan menganjurkan program-program terkini, program-program semasa melibatkan masyarakat. Pastikan stay tune bersama dengan Jabatan Penerangan Sabah sehinggalah selesainya 16 September 2024. Tapi jangan lupa, dalam masa yang sama kamu follow juga Jabatan Penerangan Sabah punya social media, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram dan laman X kami. Dan daripada satu lagi maklumat yang saya boleh kongsikan daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Dia bilang sini siapakah yang boleh membuat permohonan pendaftaran kelahiran. Sebenarnya boleh dibuat oleh ibu bapa, penjaga ataupun individu yang mengetahui tentang kelahiran seseorang bayi itu ataupun ibu bapa bagi pendaftaran kelahiran anak tidak saf taraf. Jadi kalau ada kamu tahu ada orang-orang yang melahirkan, kalau orang tidak tahu mau daftar mana, pergi saja Jabatan Pendaftaran Negara, mereka akan bantulah untuk mendaftarkan kanak-kanak. Pendaftaran sangat penting sebagai dokumentasi anda sebagai warga negara dan untuk mendapatkan bantuan daripada badan-badan ataupun kerajaan yang memimpin kita lah semasa ini. Jadi satu lagi daripada tabung haji. Sekarang ini sedang menunaikan haji mereka-mereka yang berada di sana, di tanah suci Mekah itu. Kita doakan semua perjalanan mereka selamat dan selamat kembali pergi ke Mekah itu. Kita doakan semua perjalanan mereka selamat dan selamat kembali pergi dan selamat kembali ke tanah air, khususnya kepada masyarakat di Sabah. Kami di Jabatan Penerangan mendoakan keluarga anda yang berada di tanah suci untuk kembali ke pangkuan anda, untuk
sama meneruskanlah meraihkan Hari Raya Aidil Adha ini. Dalam masa yang sama juga Hari Raya Korban tidak akan tiba tidak lama lagi pada 17 Zulhijjah ataupun 17 Jun ini. Pastikan Anda sambutlah dengan kemeriahan dan merasai makna pengorbanan itu. Jadi satu lagi sebelum kita mengakhiri kita punya segmen TikTok pada hari ini adalah berkenaan dengan keracunan makanan. Sebab baru-baru saja kita mendengar berita pasal kematian diakibatkan oleh keracunan makanan. Jadi kami di Jabatan Penerangan juga mengambil berat mengenai perkara ini kerana makanan yang kita makan setiap hari berisiko untuk menyebabkan kita sakit kalau tidak dijaga dengan betul ataupun tidak dimasak dengan betul. Antaranya keracunan makanan disebutkan di sini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Keracunan makanan ialah apabila penyakit yang disebabkan oleh pengambilan makanan atau minuman yang tercemar. Gejala keracunan makanan boleh berlaku dari tahap ringan hingga sangat teruk. Anda mungkin sakit kerana keracunan makanan. Puncak dan tanda keracunan makanan. Puncak dia yang pertama kuman dan bakteria berbahaya. Macam makanan-makanan kamu kalau dibuka sejak didedahkan, terdedah kepada udara, lalat-lalat hinggap, mungkin ada telur-telur dia. Jadi kalau mamat saya, kalau dia nampak satu saja telur lalat ditulaukkan, habis sudah tu mangkuk. Tapak tu tidak sudah, pinggan-pinggan tu dia kasih simpan ataupun buang sajalah, ataupun bagi makan haiwan ayam itik kah begitu. Jadi jangan kasih dedah kamu punya makanan. Yang kedua, pencemaran kimia, racun serangga dan bahan pencuci. Ini salah satu sebab juga. Sebab kadang-kadang kalau kita kasih buang tu, lipaskan, kita spray tu almari, lepas tu lipas tu keluar, kita kasih masuk makanan dalam tu almari untuk simpan tu makanan. Tetapi itu pun tidak boleh. Sebab kalau kamu spray, memastikan dalam tempoh 1 hari kamu kasih bersih tu almari, baru kamu kasih masuk makanan. Sebab daripada kandungan daripada aerosol tu ataupun pembunuh nyamuk ataupun lipas tu masih lagi melekat, terutama di cardboard yang diperbuat daripada kayu. Karena air tu boleh menyerap di kayu, dia bukan macam plastik, kamu boleh lap saja. Dan juga pencemaran fizikal, serpihan kaca dan logam. Ini ramai juga yang ambil remeh. Kalau kamu nampak yang kalau kita gosok tu kuali guna tu basi, yang ambil remeh. Kalau kamu nampak yang kalau kita gosok tu kuali guna tu bersihkan. Kalau gosok-gosok begitu, dia akan besi-besi itu kadang-kadang melekat tu dekat kuali dan kita goreng nasi. Dan di situ juga kadang-kadang besi itu sebenarnya boleh termasuk dengan bercampur dengan kita punya makanan. Jadi cara kamu kaedah pembersihan makanan tu, pencucian pinggan mangkuk, pembersihan bekas-bekas makanan tu perlulah dilakukan dengan baik. Walaupun makanan kita bersih, tetapi barang-barang kita juga